Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk anda yang bersempatan dengan saya. Apa khabar saudara Izzuddin, saudara Mustafa Ilyas, saudara Azrul Jalil ya. Terima kasih hadir sabah malam menemani saya tanpa jemu. Terima kasihlah saudara Mustafa Ilyas, ya, saudara Syah Ibrahim, saudara Zack Zul, saudara Ibrahim Cik Muda, yang mengambil berkat. Saudara Muhammad Bakri Osman, saudara, terima kasih ya, saudara Izzuddin hadir bersama saya, saudara Syarul Azam, saudara Roslan Afnizan, teman-teman yang menemani saya, saudara. Itulah keadaannya, kita dapat berjumpa di alam maya saja, saudara. Cuma yang saya minta daripada anda, lain tidak ada like, share dan subscribe. Sama ada di Facebook, di Instagram maupun di TikTok, saudara. Saya buat 3 live, tapi kalau kena hack juga tak tahulah saya. Dia orang ni macam semalam teruk saya kena. Instagram kena ganggu, ya, saudara Salih Limbang, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Sabaruddin, saudara Azrul Jalil, saudara Erna Dardir, saudara Azhar Tok Kaya, Nazar K. Itu juga saudara Amar Abdul di TikTok. Saudara Syed Azhar, Syed Bakar, Syed Bakar, Bulan Terang, mudah-mudahan. Saudara Atan, apa khabar? Saudara Atan Likas, terima kasih hadir. Saudara Kadir Kamsyah. Baik, saudara. Banyak pencerahan yang perlu dilakukan, jadi mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah, usai pencerahan ini, saya akan santuni anda satu persatu, ya, saudara Jamaluddin, Puan Nurzila, Awang Yusof, Nasaruddin Siddiq, begitu juga saudara Hamdan Ghazali, saudara Sunaidi, Puan Nur Azilah, saudara Anavik di Instagram dan juga TikTok, saudara Abdul Rahim. Bersin sikit. Minta maaf, saudara. Nak buat macam mana? Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan lebih awal apa yang terjadi pada negara kita. Dan awal pagi tadi, saudara Jamil Idris bersama dengan Rio daripada Universiti Malaya mengantar kiriman kepada saya berhubung dengan kedudukan COVID-19 di negara kita. Hari ini, saudara, adalah hari yang ke-943. Sebagaimana yang sering saya katakan, saya ni asyik membilang hari sajalah, saudara. Tak tahulah bilakah masanya kita dapat memutuskan secara tuntas jaringan COVID-19, saudara. Dan hari ini, hari Rabu, 19 Oktober. Besok, hari penting. Sebentar lagi saya akan bagi pencerahan. Dan menurut saudara Jamil, saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, kemarin jangkitannya 1,210, tapi semalam ada peningkatan pada 1,873. Jumlah yang terkumpul sudah pun 4,870,275 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam rupanya ada kematian, iaitu 3 kematian. Inilah yang menyedihkan kita. Sebab itu saya berpesan pada anda, sentiasa menjaga kebersihan diri, jaga keluarga kita. Hanya kitalah boleh menjaga diri kita dan keluarga kita. Pastikan, saudara, lakukan penjarakan sosial bila ada majlis-majlis atau pesta-pestaan. Tambah sekarang ni, musim kempen ni, ramai orang pergi bertumpu. Bila ramai sangat tu, pastikan diadakan penjarakan sosial. Tak apa, saudara, kita jaga diri kita. Dan saya dapat melihat ada 11 negeri yang meningkat jumlah jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona, dan cuma 5 negeri saja susut. Bagaimanapun, nampak gayanya alhamdulillah, Labuan masih kekal sifar COVID-19 tiada berlaku setelah 2 hari dah. Mudah-mudahan berterusanlah di warga di Labuan Sabah tiada jangkitan, saudara. Dan dapatan saya Selangor ada peningkatan tinggi ketara, saudara. Jumlahnya adalah 699. Di Belah Persekutuan juga ada peningkatan kepada 412. Sabah turut meningkat kepada 133. Dan Perak naik balik pada 101 jangkitan. Itulah 4 buah negeri yang masih ada jangkitan virus corona melebihi angka 100. Yang lain negeri alhamdulillah bertahan di bawah angka 100. Saudara, itu laporan awal saya berhubung dengan kedudukan virus corona. Baik, saudara, kita masuk segmen e-commerce. Berniagalah, saudara. Saya sebab itu selalu saya katakan, kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar supaya saya boleh mewawarkan produk anda. Saudara, saudara hubungi Al-Azhar di talian 011
330-41241. Al-Azhar masih terus tekun memasarkan Stangi Bakur. Al-Bakurnya itu seperti macam kemian lah. Bila dibakar, rumah kita harum semua rebak. Dan juga minyak-minyak wangi, wangi-wangian daripada tanah Arab, ya, parfum daripada tanah Arab. Andainya anda tidak mendapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, saudara. Dan kalau teman-teman yang di Lembah Kelang, buah-buahan boleh terus dihantar ke rumah anda. Kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, grade yang terbaik. Harganya pun lebih murah daripada pasar. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan sebagai teman anda untuk saya melabun ini, yang terbaiknya ialah popiah sirih Lady Maria. Makan mengasyikkan, rasanya pedas, rangup dan manis. Dan harganya memang mampu milik. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203, saudara. Dan akhirnya bagi teman-teman yang tak ada nak buat apa, kalau nak berniaga, anda boleh menjadi agen kepada tim Nur Rasyah. Boleh hubungi tim Nur Rasyah di talian 018-279-4288. 018-279-4288. Kerana tim Nur Rasyah ini dia ada memasarkan produk kosmetik yang mesra uduk ataupun mesra ini, kalau ambil air semayang tak batal. Artinya tidak ada alkohol lah, saudara. Samping itu, tim Nur Rasyah ni juga ada memasarkan makanan segera, begitu juga seperti susu dan sebagainya. Hubungi untuk anda dapat menjadi ejen di kawasan anda, saudara, berniagalah. Kerana baginda Rasulullah SAW berpesan, 9/10 daripada pendapatan itu yang terbaiknya adalah dari perniagaan. Baginda Rasulullah juga dulu sebelum diangkat menjadi Rasul, baginda berniaga memasarkan barang-barang bukan milik baginda tapi milik Siti Khadijah. Itu sejarahnya, saudara. Baik, saudara. Usai e-commerce, kita masuk naluri kehidupan. Sekali lagi saya harus berpesan, saya bukan ustaz. Ini teman-teman menghantar kiriman yang saya nampak ataupun saya rasakan sesuai untuk dibacakan sekadar untuk laluan kehidupan kita, panduan kehidupan kita, saudara. Sebenarnya, saudara, baginda Nabi Muhammad SAW sentiasa berpesan kepada umatnya agar menyediakan ilmu di dunia sebagai bekalan hari akhirat. Ya, saudara, banyak pesanan yang disampaikan oleh baginda untuk dijadikan panduan apabila kita mahu menyelesaikan sesuatu masalah. Dan terdapat antaranya 4 perkara yang perlu diberi perhatian oleh umat Islam, iaitu tentang perkara-perkara yang memusnahkan, juga perkara-perkara yang menyelamatkan, dan juga persoalan yang boleh menghapuskan dosa, serta mengenai perkara yang mengangkat darjat atau martabat. Itulah antara 4 persoalan yang sering dilontarkan oleh baginda. Paling penting sekali, kita harus menjaga diri kita untuk tidak terjebak dalam dunia kemaksiatan. Saudara, jadi di samping itu, dalam untuk kita mengangkat darjat dan martabat, kita mesti harus mengelak 3 perkara yang boleh memusnahkan keimanan dan diri kita, saudara, sebenarnya. Iaitu pertama sekali, sifat bakhil. Mau terlalu kedekut, terlalu sayang dan kasih pada harta duniawi. Kedua, selalu mengikut hawa nafsu dan merasa takjub dengan diri sendiri ataupun sombong, angkuh dan sebagainya. Itulah 3 perkara yang paling penting yang perlu dijauhi. Kerana tidak dinafikan bahawa semua manusia memang dia ada memiliki sifat kedekut atau bakhil. Namun ada kalanya sifat bakhil itu tidak kena pada tempatnya. Kerana seperti terlalu sayangkan harta benda dan tidak suka hak kita ini disedekahkan pada orang lain. Sedangkan perlu ingat, semua harta yang kita miliki itu sekadar pinjaman belaka. Bila kita kembali ke pangkuan ilahi, segalanya akan kita tinggalkan, saudara. Sebenarnya tidak ada salah untuk rasa bakhil sedikit, bukan bakhil, saudara. Tidak salah untuk memelihara harta benda kita, tapi jangan sampai mengundang bakhil. Jadi apa yang menjadi kesalahan apabila terlalu bertuhankan ke harta benda ni, itu yang salah, saudara.
Kerana mereka terlalu taksub dengan sifat bakil itu, ada kalanya mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Gagal untuk membantu orang dalam kesusahan dan juga tidak mau bersedekah. Jika itu yang terjadi atau menjadi sikap anda, percayalah saudara, kemusnahan sedang menunggu anda. Itu yang dikhawatiri dan sering dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara, hayatilah naluri kehidupan kita, jadikan ia sebagai panduan kehidupan. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman daripada Datuk Said Ali yang saban hari menghantar kiriman pada saya. Katanya, genggamlah sesuatu yang sedia kita miliki selagi ia masih kita miliki. Kerana ada kalanya sesuatu yang tidak kita hargai pasti akan dirindui setelah ianya tiada. Jadi sekarang ni kadang-kadang kita ambil enteng. Contohnya dalam pasangan, kita suami isteri, kadang-kadang kita tak menghargai isteri kita. Sedangkan bila isteri tak ada, barulah terasa tenggang-yang. Begitu juga para isteri. Kasihilah, kasihanilah, sayangilah, santunilah suami anda. Kerana semasa dia masih hidup. Tapi bila dah tak ada nanti, baru nak rasa kesal. Segala-galanya dah terlewat. Begitu juga apa sajalah. Sebab itu genggamlah sesuatu yang sedia kita miliki selagi ia masih kita miliki. Kerana ada kalanya sesuatu yang tidak kita hargai itu pasti akan dirindui setelah ianya tiada. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman Mutiara Kata. Lain tak ada saudara, hanyalah sekadar untuk pedoman ataupun untuk jadi panduan kehidupan kita. Saya memang sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had wang negara. Kerana kita bimbang negara akan muflis saudara. Tajuk bicara kita malam ini masih lagi tentang senarai calon yang sudah mula berlegar. Ini tujahan ataupun andaian, saudara. Eloklah juga kadang kita santuni juga tentang nujum pak belalang. Tapi semua calon-calon ini nanti walaupun saya dah sebut nama itu, ia masih belum sah ataupun menjadi resmi sehinggalah diumumkan oleh Ketua Perhubungan ataupun pengurusi pilihan raya UMNO. Yang saya nyatakan ini bukan daripada parti lain dan parti UMNO. Saya calon-calon konon-kononnya. Sebab sebagaimana saya katakan, semua orang berebut-rebut nak jadi calon UMNO. Parti lain tu tak berapa ramai sangat. UMNO ni berebut-rebut sampai ada ugut-mengugut. Kalau tak dapat nanti nak keluar parti dan sebagainya, ada yang nak merajuk, ada yang tutup PDM dan sebagainya. Begitulah hebatnya untuk menjadi calon bagi parti UMNO saudara. Tapi sebentar lagi saya akan santuni. Baik saudara, sebelum itu kita tengok dulu apa kata Pak Nazil. Ini pesan Pak Nazil yang melalui pantunnya bila berkias memberi nasihat. Dalam usia 80 tahun tu, Pak Nazil masih terus giat berkarya. Terima kasih Pak Nazil yang kini tinggal di Perlis saudara. Kata Pak Nazil, sirih pinang penuh berarti bunga rampai diserah sudah. Hendak meminang berhati-hati, jangan sampai kesal tak sudah. Pak Nazil bercinta ke Pak Nazil? Nak meminang-minang ni. Tapi imbalannya, maksud Pak Nazil adalah kalau kita nak meminang tu kena berhati-hati. Tengok calonnya siapa dan sebagainya. Jangan nanti kita kesal bila tersalah pilih saudara. Tambah Pak Nazil lagi, bersenang lenang sungguh selesa. Di petang hari di redupan angsana. Bukan senang melunas kuasa. Persediaan diri tidak sempurna. Jadi kadang-kadang diri pun tak sempurna, dah nak jadi wakil rakyat, nak jadi calon dan sebagainya. Ini yang selalu saya katakan, pakai baju tu ukurlah pada badan sendiri, muat ke tak muat. Jangan nanti bila pakai baju sengit ke kiri, sengit ke kanan. Itu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas culipan pantun yang penuh dengan sindiran, bidalan dan juga peringatan pada kita semua saudara. Baik. Tak tahu tiba-tiba batuk pula hari ni saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya perlu mengingatkan anda. Tadi saya makan tengah hari bersama dengan peguam saya, dia kata kena ingatkan pada pendengar pelai-pelai saya bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini
Dan begitu juga yang menghantar kiriman, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun kiriman kata-kata atau tulisan dalam buah saya ini. Kerana saya memang tidak mampu untuk memantau, untuk melihat kesemua suntingan dan juga apa yang anda tuliskan. Ingat saudara, saya sering kali mengingatkan anda berhati-hati dan sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Saya tak bertanggungjawab, saudara, sebab banyak yang datang ni beribu, saudara. Saya juga ingin memberitahu bahawa ini adalah sekadar pencerahan politik, bermatlamatkan untuk memberi informasi. Bukan niat lain, tak ada saya. Tidak ditaja, tidak dibayar dan tidak meminta sebarang bayaran. Paksinya bila saya memberi komen, saya memberi penjelasan dan sebagainya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu paksi yang paling penting harus kita jaga, saudara. Dan kalau nak berdebat sama anda dalam ruangan saya ini, saya mohonlah, saya amat memohon kerjasama anda, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana saudara, kita adalah warga cinta damai. Ingat saudara, warga cinta damai, kita tak seharusnya melakukan ataupun berbahasa yang bukan-bukan. Tadi ada seorang teman saya, dia kata, boleh tak saya kata jangan maki hamun, tak baik. Saudara, kita bangsa Melayu ni kalau dia nak menegur, melalui dengan bidalan, dengan pantun, saudara, dengan kiasan. Tak perlu kita hamburkan kata-kata yang kurang sopan, saudara. Baik, hari ni daripada pagi tadi nampak gayanya cuaca sudah mula terang benderang. Saya kata alhamdulillah lah, di tempat saya lah, saudara. Saya belum dapat laporan daripada Jabatan Meteorologi ataupun Jabatan Kaji Cuaca, tapi saya berasaskan kepada penglihatan saya dan apa yang saya alami. Tadi semasa saya nak keluar makan dengan teman-teman dan program saya tengok cuaca panas terik, saudara, sampailah ke petang. Alhamdulillah, moga hari terus cerah dan tidak lagi wujudnya ataupun hadirnya hujan yang boleh mengundang banjir kilat. Belum ada laporan saya dapat lagi setakat hari ini, saudara. Kita harap sampailah usai pilihan raya nanti, maka kalau nak hujan pun kemudianlah. Tapi kita berdoalah agar musibah yang menimpa di negara lain seperti apa yang berlaku di Indonesia, di Pakistan, saudara, di Bangladesh, tidak menyapa negara kita, saudara. Memang kalau saudara lihat dalam YouTube, dalam media sosial, teruk juga seluruh Indonesia dilanda oleh ribut taufan dengan banjir dan sebagainya, saudara. Dan hari ini saya amat berterima kasih kepada Kementerian Kewangan kerana masih lagi mengekalkan harga jualan petrol diesel, masih lagi kekal pada harga lama sehinggalah 26 Oktober nanti, iaitu harga RON 97 kekal pada harga RM3.95 1 liter, manakala RON 95 dan diesel pula iaitu RON 95 RM2.05 serta diesel RM2.15 seliter. Walaupun negara lain harganya meningkat, tapi pimpinan negara kita masih lagi berusaha untuk memantapkan agar harga ini tidak naik, kerana ini adalah bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global. Jadi kerana itu kerajaan mengekalkan harga runcit petrol 95 pada paras harga siling, iaitu RM2.05 seliter, dan diesel RM2.15 seliter. Bagaimanapun, pimpinan kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan lestari kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Terima kasih. Itu yang kita harapkan, saudara. Keprihatinan pimpinan. Memang kita tahu minyak di Singapura, di Thailand, di Indonesia memang meningkat terus, tapi kita alhamdulillah masih lagi bertahan, saudara. Sebab itu saya agak seronok juga saya melihat catatan teman saya, Rizal Endau. Saya tengok, Rizal dah bercakap dah ni soal ekonomi. Kata Rizal, dia kata betul apa yang dikatakan, bahawa krisis ekonomi bukan perkara remeh, kerana ia berkait rapat dengan soal kejatuhan kadar mata wang ringgit yang sekaligus boleh menjejaskan kita import keperluan bahan makanan serta boleh juga menjejaskan, mengakibatkan kehilangan yakin dari para pelabur. Andainya terjadi krisis ekonomi, ia turut meningkatkan kos sara hidup rakyat
dan tentulah menjejaskan peluang pekerjaan. Begitu juga soal penawaran dan permintaan produk makanan. Yang kita sedang takut ni sekarang ni, kita runsing apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine. Kerana bila peperangan berterusan, tentulah ia akan mengikat harga barangan keperluan kita seperti gandum, tepung, gula dan sebagainya terus meningkat, dan juga mengakibatkan pertukaran dolar kita. Hari ini pertukarannya saya difahamkan $1 Amerika masih lagi pada paras RM4.73. Aduhai, janganlah naik lagi. Kekhawatiran saya, saudara, kalau dia naik lagi, tentulah harga barang makanan meningkat lagi. Saudara, itu sektor ekonomi. Terima kasih saudara Rizal sebab beliau mengatakan dalam PRU 15 ini, kita sebab di samping kita perlu menang, perlu ada juga tawaran apa yang mau kita lakukan. Jangan hanya sekadar berhasrat untuk menang, tapi tiada bentuk tawaran ekonomi dan sebagainya. Apa yang nak kita lakukan demi rakyat dan negara? Rakyat ingin tahu apa yang mereka dapat jika memberikan undi kepada kita, dan bukan hanya semata-mata untuk menang dalam pilihan raya. Terima kasih Saudara Rizal mengingatkan saya. Nampaknya adik saya ni dari rendah-endau ni sudah mula bercakap soal ekonomi. Tahniah, saudara. Dan saya dipahamkan besok adalah hari paling penting kerana Suruhanjaya pilihan raya akan bersidang. Suruhanjaya pilihan raya akan mengadakan mesyuaratnya untuk menentukan bilakah tarikh bermulanya RIT untuk pemberitahuan akan diadakan pilihan raya. RIT selalunya dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu selepas dikeluarkan RIT ataupun pernyataan berhubung tentang pilihan raya, akan diikuti dengan tarikh hari penamaan calon. Juga besok akan ditentukan, walaupun dapatan saya macam mana saya katakan semalam, besar kemungkinan ada 5 bulan, tapi itu belum rasmi. Sehinggalah pengurusi Suruhanjaya pilihan raya mengumumkan bahawa tarikh penamaan calon berapa bulan. Begitu juga dengan tarikh undi untuk undi awal dan undi akhir, dan bilakah tamatnya, selesainya, usainya musim pilihan raya umum yang ke-15. Besok kita akan tahu. Bagaimanapun saya nampak bahawa waktu yang sama Mahkamah Tinggi pula akan mendengar permohonan semakan kehakiman seorang pengundi yang mahu menghalang Suruhanjaya pilihan raya daripada meneruskan mengadakan pilihan raya umum. Ini masalah ni pula ni. Peguam R. Kegadaran yang mewakili Syed Iskandar Syed Jaafar, dia kata pendengaran itu akan dilakukan besok pada hari yang sama di hadapan Hakim Ahmad Kamal Mat Syahid. Cuma kita merasakan bahawa macam mana Agung dah resmi, dah bersetuju, berkenan supaya pilihan raya Parlimen dibubarkan, nak saman pula. Jadi nak tamat siapa? Memanglah menurut apa yang saya dipahamkan, bahawa Syed Jaafar mengambil tindakan mahkamah terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Suruhanjaya pilihan raya kalau diadakan pilihan raya, katanya. Kerana cuma yang saya nampak alasan yang diberikan hanya kerana bahawa Datuk Ismail Sabri melanggar kewajipan fidusiarinya kerana gagal mempertimbangkan kebajikan dan kepentingan golongan miskin yang mengundi, kesan banjir yang mungkin berlaku. Satu benda yang mungkin, benda yang tidak pasti, tapi tak tahulah, terpulang pada mahkamah lah, saudara. Bagaimanapun saya yakin besok Suruhanjaya pilihan raya akan bersidang dan memesyuarat. Saya rasa mungkinlah kes ini, saya tak mahu mendahului mahkamah, saudara, tapi bagi saya satu alasan yang tidak kukuh, saudara. Begitu juga kesannya saya difahamkan orang yang ambil tindakan menyaman Datuk Ismail Sabri, iaitu Charles Santiago, mantan ahli Parlimen Kelang, katanya telah pun digugurkan untuk tidak lagi diberi kesempatan untuk bertanding dalam pilihan raya kali ini oleh parti DAP. Mungkin gamaknya bahawa DAP sudah merasakan bahawa tindakan itu tak sepatutnya, kerana ia seolah-olah menghina kedaulatan Duli Yang Mahamulia Pertuan Agong. Bila nak cabar sana cabar sini. Sebab menurut pengurusi Jabatan Serta Pembangunan Sosio-Ekonomi, Kebajikan Masyarakat dan Pemberdayaan Pekerja Selangor, V. Gana Bitarau, dikatakan bakal menggantikan Santiago. Walaupun beliau pada mula sepatutnya bertanding bagi Adun Seri Kembangan, tapi bagaimanapun katanya dia akan dipindahkan ke Kelang untuk bertanding dan tiada lagi, katanya sampai 3 penggal.
Tak tahulah sejauh mana benar tak benar, terpulang pada parti DAP lah. Saya tak mau mencampuri urusan parti itu, tapi bila dengar begitu, mungkin gamaknya mereka rasa bahawa tindakan tersebut boleh mengakibatkan hilang keyakinan rakyat terhadap parti DAP saudara. Sebab itu, macam mana saya katakan, mereka mengadakan macam-macam tuduhan terhadap UMNO dan pimpinannya, terutama sekali Presiden UMNO. Dan hari ini, sebab maklum sajalah bila Presiden UMNO dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya, mereka sudah menjatuhkan hukuman, sedangkan mahkamah belum membuktikan. Dan hari ini, dan juga kalau saudara lihat dalam media sosial, akhirnya Dr. Mahathir mengaku secara terbuka dalam media sosial. Boleh dapati tengok ni apa dalam Facebook, malahan dalam ini YouTube dan sebagainya. Dr. Mahathir mengaku dia memang dia minta Datuk Seri Zahid membubarkan UMNO. Itu sebenarnya saya. Jadi dia minta sebaik saja UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya yang lalu, dia minta supaya Datuk Seri Zahid membawa semua ahli-ahli UMNO, iaitu ahli-ahli parlimen, dan membubarkan UMNO. Itu memang jelas pengakuannya. Dia kata, ya, saya suruh Zahid bubar UMNO kerana UMNO kalah dalam PRU 14 dan ramai dari wakilan UMNO tinggal UMNO. Ada yang lompat masuk bersatu. Jadi UMNO kalah dan tidak lagi berjuang untuk bangsa, negara, agama. Alasannya lah saya. Tapi bagaimanapun secara terbuka dia mengakui bahawa memang dia kata, ya, saya suruh Datuk Zahid membubarkan UMNO. Jadi sebab bila Datuk Zahid enggan, Saudara Bob Rizal engkar Keputusan Dewan Agung harus dilucutkan kerajaan. Betul. Kalau mereka mencabar Raja-Raja Melayu, sepatutnya boleh dilucutkan kerajaan. Berbalik pada persoalan ini, saudara, sebab itu macam kata Dr. Zahid, kerana keengganannya menurut kehendak permintaan Dr. Mahathir, maka beliau dalam tempoh seminggu saja terus datang SPRM, mula dikenakan pendakwaan. Itu yang dikatakan pendakwaan terpilih. So itulah sebagaimana yang selalu disebut oleh Datuk Zahid. Dia kata beliau terpaksa membayar harga yang tinggi kerana menolak permintaan Mahathir untuk membubarkan UMNO. Jadi sebagai Presiden UMNO, dia kata dia dikenakan 97 pertuduhan apabila tidak mahu mengikuti arahan Dr. Mahathir yang ketika itu menjadi Perdana Menteri selepas Pakatan Harapan menang pilihan raya. Itu cerita dia saya. Malah katanya berderau saya bila mendengar kata-kata tersebut, katanya supaya bubarkan UMNO. Mana nak tak muka kita bagaimana perjuangan, sedangkan UMNO selama ini adalah memayungi warga bangsa kita, bangsa Melayu. Tapi itu keadaannya saudara, yang tidak boleh siapa menafikan. Tiba-tiba sekarang ni Dr. Mahathir dah pun mengaku secara terbuka memang dia minta Datuk Seri Zahid membubarkan UMNO. Jelas saudara ya. Dan saya nampak sekarang ni semakin ramai dapatan saya, baru ramai warga dan ahli PAS dah menolak kepimpinan Haji Hadi sebagai pemimpin PAS ekoran keputusannya menolak penyatuan antara UMNO dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Bagaimanapun saya dapatan saya kiriman orang begitu, tapi saya kata tunggulah. Sekarang tak boleh buat keputusan, kita tengok nanti selepas pilihan raya umum nanti. Jangan kita membuat pelbagai andaian dan sebagainya. Saya kata kita lihat nanti. Itu sebagai bukti nyata. Saudara, cuma dari Kota Baru saya mendengar kabarnya. Ini saya mendapat kiriman ni. Yang ini saya minta agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah eloklah mengintai. Sebab kabarnya ada elemen rasuah politik. Kerana belum pun habis katanya ada agihan jam tangan lah untuk belia dan belia wanis. Sekarang ni tiba pula giliran agihan tifin ataupun mangkuk tingkat. Ataupun di bahasa Kelantan dia panggil lonjok. Ya, ini yang dikatakan sebagai sumbangan daripada Datuk Ikmal Hisham, Timbalan Menteri Pertahanan, yang disediakan untuk warga Tanah Merah yang berdaftar sebagai pemilih di parlimen tersebut. Jadi saya kata kalau benar benda berlaku, maka SPRM eloklah mengintai tengok. Sebab kita tidak mahu adanya elemen rasuah politik. Kerana katanya agihan itu akan bermula besok. Iaitu sehingga 25 Oktober, selama 5 hari. Tempat-tempat yang telah pun ditetapkan kabarnya, iaitu di bagi Dun Bukit Panau ialah di kawasan Pejabat Sahabat Tanah Merah, dekat Pejabat Maybank lama.
Itu untuk PDM Paluh, PDM Bukit Panau, PDM Belimbing dan PDM Banggul Kemunting. Kemudian di Dewan Peladang, dekat PDM untuk PDM Kelewek, PDM Manal, PDM Pondok dan PDM Banggul. Serta Dewan Orang Ramai Batu Hitam. Di PDM Batu Hitam, PDM Tepi Sungai, PDM Bandar dan PDM Sat. Itu katanya, saya tak tahu secara ini laporan saya datang ni. Boleh ke begitu? Kalau nak bagi secara terbuka, bagi Dun Gua Lipoh pula, tempat-tempat ini mereka boleh ambil. Itu bangunan permata di Gua Lipoh. Semua 13 PDM. Begitu juga dengan Dun Kemahang, di Tabika Kemas, Felda Kemahang, Felda Kemang 1, Felda Kemang 2 dan Felda Kemahang 3. Begitu juga Pejabat Bersatu Batang Merbau. Untuk PDM Nyo, Pusat Dakwah Cawas. Jadi kalau benar itu merupakan satu bagi saya lah, itu seharusnya dilihat sebagai rasuah politik. Sebab katanya tak habis lagi cerita pengagihan kononnya, ada dapat jam lah, dapat itu ini. Memanglah kita rasa saudara Yang Berhormat Datuk Iqmal ni memanglah terkenal sebagai orang yang pemurah. Sebab itu dia dapat sokongan padu daripada pengundi-pengundi di kawasan Tanah Merah. Tetapi kalau benar ada agihan yang sebegitu, ini menyalahi tentang cara-cara atau pilihan raya. Jadi saya rasa yang sesuai perlu mengintai adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Dari mana dapat, untuk apa tujuan dan sebagainya. Saya tak tahu, ini dapatan saya, saudara. Dan sekarang ni pula satu lagi yang kecoh dalam media sosial, wujud balik kononnya adanya pengundi hantu. Waduh, tak habis-habis lagi isu pengundi hantu ni. Kerana katanya sudah tiba di KLIA. Iaitu beribu-ribu orang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kononnya akan jadikan pengundi hantu. Gambar tu dah tular lah dalam media sosial sejak pada 9 Oktober lalu. Dan beberapa caption turut diletakkan pada hantaran itu. Sekarang sekali itu di KLIA sekarang pengundian tu dah tiba, PRU 15, PRU banjir, kata siapan individu yang menghantar kiriman. Susulan perkosaan itu kata-kata pengguna mempersoalkan kesahihan gambar tersebut dan juga yang mendakwa ia hanya drama serta modal pihak tertentu ketika tibanya musim pilihan raya. Katanya bahawa saya dipahamkan bahawa ada komen daripada Pui Jin Leong. Dia kata semua itulah pekerja asing yang amat diperlukan di sektor peladangan dan pembinaan sebenarnya. Tapi mereka mengatakan itu pengundi hantu dah tiba. Ya Allah, tak habis lagi. Masing-masing masih lagi tuduh-menuduh. Kononnya UMNO ini mengamalkan pengundi hantu dan sebagainya. Sekarang nak kata macam mana? Menteri Dalam Negeri bukan daripada UMNO, Datuk Hamzah Zainuddin. Adakah mereka nak tuduh UMNO juga mengamalkan pengundi hantu sebagaimana pilihan raya dulu? Dulu pun sama juga cara mereka untuk mengabui rakyat bahawa konon-kononnya UMNO ini mengamalkan politik yang tersangat songsang. Sebenar-benar saudara, saya agak terkesima membaca kenyataan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana beliau mengingatkan bagaimana lebih 5,000 rupanya kaki tangan kontrak di sektor awam ditamatkan perkhidmatan mereka selepas Pakatan Harapan menang pilihan raya umum ke-14 dulu. Angka sebut katanya berdasarkan laporan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, itu KIPEX. Dia bukan main lontar begitu saja, saudara. Jadi mereka yang dibuang katanya melibatkan kaki tangan kontrak, Program Latihan Khidmat Negara, PLKN, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, itu SPAD, Biro Tata Negara, Jabatan Hak Ehwal Khas dan beberapa jabatan yang lain. Sebelum PRU 14 dulu, Pakatan Harapan menjanjikan peluang pekerjaan dengan gaji sekurang-kurangnya 2,500. Tapi bila dah mendapat kuasa, rupanya dibuang 5,000 saudara. Dan menurut Datuk Zahid lagi, sekiranya Barisan Nasional kembali diberi kesempatan untuk mentadbir negara, maka Parti UMNO ataupun Barisan Nasional akan berusaha untuk mewujudkan kembali peluang-peluang pekerjaan tersebut, di mana 5,000 orang tu saudara, kalau 5 orang dalam satu keluarga 25,000. Ramai. Dalam keadaan sekarang ni ekonomi yang tidak menentu. Jadi terbukti UMNO Barisan Nasional memang bila ada masalah kita segera menangani, bukan dengan ambil tindakan mudah buang pekerja saja. Itu dilakukan oleh masa zaman Pakatan Harapan dululah.
Dan saya agak tertarik hati bila tengok laporan. Laporan katanya ini daripada PWTC. Belum lagi, Suruhanjaya belum lagi mengumumkan bila tarikh pengundian, bila tarikh penamaan calon. Tapi kabarnya daripada laporan PWTC sekarang ni, memanglah sebelum ini hanya sekadar kereta-kereta para pekerja kaki tangan yang bekerja di bangunan UMNO. Saudara, banyak daripada UMNO tu ada pejabat peguam, ada pejabat MIDF dan macam-macam lah, saudara. Itu saja, kalau ada kereta pun sekitar untuk kaki tangan bekerja. Tapi sejak Parlimen dibubarkan, saudara, sudah pun banyak kereta-kereta besar. Yang kereta-kereta besar sudah pun sering mundar-mandir berada di pekarangan, sudah susah nak dapat tempat parking kereta di bangunan UMNO. Malahan ada kiriman pada saya, dia kata kemungkinan selepas saja pengumuman Suruhanjaya pilihan raya dan pengumuman resmi nama-nama calon, maka biasanya lah akan sampailah rombongan bas-bas hadir untuk bertemu dengan Datuk Seri Presiden, pimpinan UMNO. Ada yang puas hati, tak puas hati dan sebagainya. Bersedialah kita melihat keadaan itu. Cuma persoalan sekarang ni yang perlu ditanya kepada pimpinan ataupun calon-calon yang nak bertanding, apa anak muda boleh dapat? Kerana jumlah pengundi anak muda pun ramai, saudara. Jadi memanglah kerana sekarang ni apabila kita nak mengadakan pilihan raya berasingan ini, saya dipahamkan bahawa kos untuk pilihan raya kali ini SPR Suruhanjaya pilihan raya akan membelanjakan sekitar 1.1 bilion ringgit hanya untuk melunaskan kerja-kerja menyelesaikan pilihan raya umum kali ini, saudara. Memanglah tiap-tiap 5 tahun sekali kita kena adakan pilihan raya. Sama ada 4 tahun lebih ke atau 4 tahun ke, kena bersedialah untuk mengadakan pilihan raya. Dan SPR memerlukan sejumlah 1.1 bilion wang untuk kos pilihan raya. Dan seandainya terpaksa juga, bukan seandainya lagi, saudara, memanglah 6 negeri yang akan menganjurkan dan mahukan supaya pilihan raya untuk peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri ini secara berasingan, maka tambahan belanja, saya dipahamkan SPR Suruhanjaya pilihan raya terpaksa menambah kos daripada 1.1 bilion kepada 1.430 bilion. Itu 430 juta tambahannya. Inilah yang akan terpaksa diambil. Itu yang kita kesal apabila negeri-negeri masih degil, tak nak mengadakan serentak, nak tunjuk siapa besar. Akhirnya wang negara pun terpaksa dibelanjakan. Katanya sampai 430 juta, saudara, yang akan dibelanjakan hanya untuk mengendalikan pilihan raya Dewan Undangan Negeri di 6 buah negeri, iaitu di negeri Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. 6 buah negeri ini tambahan 430 juta. Kadang-kadang kita bertanya, di mana keprihatinan mereka sebagai pemimpin? Kita dah cakap, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Itulah keadaannya, saudara. Jadi berbalik pada persoalan anak muda. Anak muda akan bertanya kali ini. Dan setiap calon mesti menjawab. Apakah mereka bersedia untuk memikul? Kerana anak-anak muda sekarang, khususnya bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas, mereka nak tahu apa perancangan sebagai solusi ataupun sebagai penyelesaian kepada masalah kemiskinan yang meningkat sekarang. Jangan main pedal, main maki hamun saja. Anak muda nak tahu. Mereka sekarang ni lebih terpelajar. Mereka lebih berinformasi. Kerana hari ini tidak boleh dinafikan kos sara hidup semakin meningkat. Begitu juga dengan bagaimana dengan pekerjaan para graduan yang akhirnya keluar daripada pusat pengajian tinggi, daripada Menara Gading. Ada yang terpaksa bawa Grab, ada yang jadi penganggur. Saya kata tak kata penganggur lah, saya kata kerja apa? Petik buah anggur lah jawabnya, saudara. Dan bagaimana pula dengan rumah yang mereka tinggal di kota raya? Apakah mereka mampu untuk membayar sewa rumah yang nampak semakin tinggi? Mampukah mereka membayarnya? Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang masih mengikuti pengajian di pusat pengajian tinggi. Mungkin ada juga universiti-universiti yang tidak mampu menyediakan tempat tinggal. Terpaksa mereka tinggal di luar kawasan kampus. Inilah soalan-soalan
yang paling relevan yang akan dihantar atau dipersoalkan oleh golongan muda. Jadi anda sebagai calon pilihan raya perlu memikirkan semasak-masaknya. Jangan main lontar kata-kata saja, anak-anak muda nak tahu. Memang saya yakin bahawa calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional, kerana ramai anak muda, mereka tentu dah ada jawapannya. Tapi bagaimana calon-calon yang lain? Jadi dalam keadaan ini perlu dipersoalkan. Sebab itu saya katakan apabila calon-calon ini datang ke kawasan anda, harus ditanya tentang kos sara hidup semakin meningkat, kos kemiskinan semakin meningkat, pekerjaan untuk para graduan, rumah sewa yang semakin tidak menentu, tempat tinggal pelajar. Ini 5 soalan ni kalau wakil calon-calon ni datang, harus ditanya dan mereka harus buat aku janji. Yang saya selalu tuntut supaya kita buat aku janji. Ini anak-anak muda boleh bertanya wakil rakyat. Kalau dia kata dia bersedia untuk menyelesaikan masalah ini, kalau saya terpilih sebagai wakil rakyat, sebagai terpilih sebagai ahli parlimen, ini yang akan kita selesaikan. This is the most important untuk anak muda. Yang harus dipersoalkan, bukan sekadar mendengar cerita, maki orang tak betul, maki orang ni dengan kata-kata yang tidak seharusnya. Itu keadaannya. Saya harap anak muda kali ini bangkit menyatakan apa yang anda mahu sebenarnya. Bukan nak minta, kita bukan minta generasi yang minta sedekah. Dan saya dapat juga perkabaran, kenyataan daripada Pengerusi Agung UMNO. Itu Dato' Ahmad Maslan, dia kata dia meramalkan bahawa untuk pilihan raya kali ini besar kemungkinan 75% pengundi akan keluar mengundi. Walaupun macam-macam lah parti pembangkang mengatakan bahawa orang takkan nak mengundi lah. Mereka berusaha untuk buat 2 kali mengundi, pilihan raya negeri, pilihan raya parlimen. Tapi beliau yakin bahawa lebih kurang daripada 21 juta pengundi ataupun pemilih yang berdaftar dengan Suruhanjaya pilihan raya, 75% akan datang mengundi, kerana anak-anak muda juga tak sabar untuk mengundi. Sekarang, kerana macam saya kata kali, dan antara pola-pola persoalan yang akan disoalkan oleh anak muda juga adalah isu tentang periuk nasi. Ini soal kehidupan juga. Pengundi muda yang hari ini mereka harus bertanya tentang siapa yang mampu menjanjikan kestabilan ekonomi. Ini soal periuk nasi, ini paling penting. Kerana mereka sudah dapat melihat bagaimana segmen rakyat hidup menderita zaman waktu Pakatan Harapan, zaman Perikatan Nasional, apabila melanda COVID-19, ada yang terpaksa menaikkan bendera putih. Saudara, jangan lupa soal itu, saudara. Malahan wang negara dibelanjakan tanpa had. Walaupun Tan Sri Muhyiddin dia kata dia belanja lebih kurang 530 bilion untuk rangsangan ekonomi. Kemana pergi wang itu? Anak muda perlu bertanya. Itu keadaannya yang saya lihat sekarang. Malahan saya mengharapkan agar calon-calon Barisan Nasional dalam manifesto UMNO Barisan Nasional perlu juga diwujudkan untuk kita harus memperkenalkan skim gaji graduan. Sebab banyak graduan yang mereka tak tahu. Kita tahu doktor tak ada kerja, insinyur. Skim gaji mereka perlu diselaraskan. Dan ini sepatutnya ada dalam manifesto sekarang ni. Saudara Jaka Linglung, pulanglah. Saya cuma bila anda bergaduh dalam ni, jangan bergaduh maki amun, saudara. Baik, saudara. Cuma sesuatu yang agak menarik. Bila saya kata begini, alih-alih teman-teman dalam perikatan apa dalam keadilan jangan marah dengan saya, sebab saya lihat sekarang ni bahawa pimpinan daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia selama ini mereka minta untuk berada dalam bawah payung bersama dengan Pakatan Harapan. Ketika memohon-mohonlah, meminta-mintalah untuk nak duduk dengan Pakatan Harapan. Setelah diterima anggota Pakatan Harapan, sekarang ni mulalah memperlihatkan belangnya. Saya dah dapat lihat belang pimpinan muda ni, sebagaimana apa berlaku di Johor, mereka mengulangi juga. Apabila Parti Ikatan Demokratik ataupun muda mahukan agar pengagihan kursi dengan Pakatan Harapan bagi pilihan raya umum 15 ini dilakukan secara adil. Wow! Macam mana dia buat di Johor dulu? Sebab itu saya kata pada teman-teman daripada anak muda keadilan. Anak muda keadilan tak dengar pula nak menjerit, nak minta kursi lebih dan sebagainya. Tapi muda diterima saja jadi dalam Pakatan Harapan. Terus timbalan presidennya itu Amirah Aisyah berkata,
pihaknya masih belum mengetahui untuk bertanding di kawasan mana kerana rundingan rasmi muda bersama PH masih belum bermula. Kau dah duduk bawah PH, ikutlah. Berapa ramai pengaruh kamu? Kekuatan kamu yang sekarang ni mesti mengatakan bahawa mestilah diberikan berlaku agian secara adil. Kena ingat, dalam Pakatan Harapan tu ada amanah, ada DAP, ada keadilan. Tidak muda masuk ni minta secara adil. Adil yang bagaimana? Saya tak mau bercakap soal parti anda, tapi bila saya tengok begitu, saya geleng kepala. Masih lagi parti muda ni mengulangi apa yang berlaku di Johor. Silakan, tak ada masalah. Berantakan anda. Cuma saya nak bertanya pada anak-anak muda Parti Keadilan. Apakah luka yang berlaku di Johor itu sudah sembuh? Sekarang ini dia robek lagi bila mereka menuntut nakkan kursi dan sebagainya. Apakah kursi-kursi yang sepatutnya dibagi pada keadilan juga akan dihadiahkan kepada parti muda? Terpulang. Saya tak cakap lebih, saudara. Nanti cakap lebih-lebih parti orang ni orang marah. Cuma saya menceritakan saja apa yang dapatan saya, kenyataan yang dibuat oleh timbalan presiden, parti muda dan sebagainya. Cuma saya katakanlah, inilah perangai yang kadang-kadang tak baik. Ini yang tak seharusnya berlaku. Tapi kita dalam UMNO Barisan Nasional, kita kekal ikut apa yang diputuskan oleh pimpinan. Sebab itu saya dapat hari ini saya nak menceritakan ini bahawa saringan terakhir katanya, iaitu tentang senarai bakal calon di Johor. Ini di Johor, saudara. Saya cuma bagi tahu tentang dalam parti saya, iaitu Parti UMNO, dapatan saya. Tapi nama-nama ini belum lagi disahkan sepenuhnya. Kena ingat saudara, ia hanya boleh disahkan secara rasmi apabila Datuk Mak Hassan ataupun Datuk Seri Presiden UMNO mengumumkan secara rasmi dan ada watikahnya. Bagaimanapun dapatan saya, ini untuk anda-anda mengetahui sedikit. Katanya untuk kerusi Parlimen Segamat. Untuk kerusi Parlimen Segamat, MIC akan bertanding. Saya melihat MIC cuma dapat satu kursi saja di Johor kali ini. Untuk ini kawasan Parlimen, Johor tidak ada pertandingan Dewan Undangan Negeri. Dia kali ini adalah untuk Parlimen, sejumlah 26 kursi Parlimen. Saudara, di Johor. Iaitu kawasan Segamat akan bakal ditandingi oleh calon MIC. Kabarnya iaitu Datuk M. Asogan. Bagi kawasan Sekijang, ketua bahagiannya itu Datuk Dr. Bahrum Muhammad. Datuk Dr. Bahrum dulu pernah menjadi wakil rakyat, saudara. Dan kemudian beliau diundurkan bagi peluang kepada Datuk Ayub. Tapi Datuk Ayub tidak berjaya menangi kawasan Parlimen Sekijang. Jadi terpaksa kali ini diturunkan semula Datuk Dr. Bahrum Muhammad sebagai calon untuk Parlimen Sekijang. Bagi kawasan Labis, nampak gayanya MCA masih lagi mengekalkan Datuk Chua Ti Yong, saudara. Itu untuk MCA bagi Labis. Paguh, rupanya Paguh sebagaimana yang saya katakan 2-3 malam dulu pun ramalan saya nampak gayanya akan terjadilah, iaitu apabila Datuk Seri Razali Ibrahim. Datuk Seri Razali Ibrahim adalah ketua bahagian di MUA dan beliau akan bertanding di MUA dengan Paguh tak banyak jauh pun, tak jauh mana pun saudara. Beliau akan bertanding di Paguh. Kerana mungkin ada perundingan dengan ketua bahagian Datuk Muhammad Ismail, yang Datuk Muhammad Ismail kalah pada Tan Sri Muhyiddin. Jadi maka Datuk Razali Heavyweight akan bertanding di Paguh. Besar kemungkinan pula kabarnya Tan Sri Muhyiddin juga tak bertanding di Paguh. Jadi Datuk Razali Ibrahim akan mencuba nasib di Paguh. Di kawasan Ledang ni dulu diwakili ataupun ditandingi oleh sahabat saya, Datuk Insinyur Amin Samuri. Beliau adalah mantan Timbalan Menteri, tapi kali ini beliau tidak diturunkan, tapi katanya Datuk Hajah Fahariyah Mat Nordin, mungkin ni ketua wanita. Sebab itu kita dalam UMNO ni kita saling tolak ansur, tak ada rebut-rebutan. Kabarnya Datuk Hajah Fahariyah Nordin akan diturunkan bertanding di Ledang, saudara. Bagi Bakri memang tahulah ini kawasan majoriti pengundinya bukan Melayu. Jadi MCA akan bertanding situ, iaitu Koh Chun Chai. Sementara di MUA pula, ni MUA ni mungkinlah Tan Sri Muhyiddin dia yakin pergi turun ke MUA tu kerana pilihan raya dulu Ketua Puteri UMNO kalah di kerusi Dewan Undangan Negeri Maharani kepada calon PAS. Jadi kerana di situ ada ahli Dewan Negeri,
daripada parti PAS, maka dia yakin dapat sokongan daripada pengundi-pengundi PAS di kawasan Maharani. Itu boleh menambah. Sebab itu dia memilih untuk bertanding di Muar, saudara. Dan sementara daripada UMNO adalah ketua pemuda, iaitu saudara Muhammad Helmi Abdul Latif. Sebab itu memanglah kita akan mencari pemuda-pemuda wajah baru yang akan bertanding di Muar, saudara. Di Parit Sulong mengekalkan ketua wanita UMNO Malaysia, iaitu Datuk Norani Ahmad. Sementara itu di Air Hitam, Presiden MCA sendiri, Datuk Sri Wee Ka Siong, akan mengekalkan, sebab beliau memang itulah kawasan tempatnya, dan beliau memang memberi khidmat yang terbaik di kawasan Air Hitam. Sementara itu di Seri Gading, ini Seri Gading, banyak orang tanya apakah Datuk Lokman Adam akan bertanding. Ini kawasan Seri Gading ni, tumpuannya orang mengatakan apakah Datuk Lokman Adam akan diturunkan. Tapi nampak dapatan saya katanya di Seri Gading adalah Datuk Lasim Burhan. Mungkin beliau adalah timbalan ketua bahagian ataupun ketua bahagian. Datuk Lasim Burhan akan diturunkan bertanding bagi kawasan Parlimen Seri Gading. Sementara itu di Batu Pahat, ialah Ketua Puteri Nur Azira Abdul Aziz. Tapi tak tahulah saya, mungkin anak Datuk Aziz ke, tak tahu saya. Itu di Batu Pahat, Nur Azira Abdul Aziz. Kawasan ini, Batu Pahat ni tempat Datuk Hasnun, timbalan speaker daripada Parti Keadilan yang melompat masuk bersatu. Dan Batu Pahat ini kawasan ketua bahagiannya adalah speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Fuad Zakasi. Kabarnya bahawa Datuk Saudari Nur Azira Abdul Aziz akan bertanding di Batu Pahat. Dan di Sempang Renggam, ini agak menarik. Ini tempatnya Dr. Mazli. Apakah beliau akan kekal bertanding di situ? Kerana dia akan di situ bahawa UMNO Johor menurunkan calon paling heavyweight, iaitu mantan Menteri Besar Datuk Seri Hasni Mohamad. Datuk Hasni banyak jasanya dengan warga di Simpang Renggam. Saudara, Datuk Hasni akan bertanding di kursi Parlimen Simpang Renggam. Bagi TIBD Keluang, MCA akan meletakkan calonnya, iaitu Gan Peng Siu. Mungkin ketua bahagian MCA agaknya, saudara. Dan Datuk Seri Syamuddin terus kekal bertanding di kursi Parlimen Sembrong. Mersing, saya dipahamkan bahawa di Mersing ini tempat dulu yang dimenangi oleh UMNO, di mana Datuk Dr. Latif yang melompat menyertai Parti Bersatu. Saya dipahamkan bahawa Tuan Haji Islahuddin Abbas yang merupakan sisa politik kepada Datuk Dr. Latif dipilih untuk bertanding mewakili UMNO. Dia jadi sisa politik pada orang Bersatu, tapi kali ini bertanding atas tiket UMNO. Ini yang saya betul ke tak betul. Jadi ini belum rasmi lagi, saudara. Ini cuma yang dapatan saya, saudara. Ini yang telah pun disaring. Sedang menuju saringan terakhir ni. Di Mersing iaitu Haji Islahuddin Abbas. Di Tenggara, Datuk Adham Baba, mantan Menteri Kesihatan dan sekarang Menteri Sains dan Teknologi. Saudara, Kota Tinggi kekal pada Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Pangeran, ini Panglima Serikandi UMNO, Datuk Seri Azalina Osman. Beliau akan terus kekal bertanding di Penggarang. Bagi di Tebrau pula, kursi ini akan diletakkan calon daripada MCA, iaitu Datuk Seri Hu Kuk Chung. Ini kawasan Tebrau. Tebrau memanglah majoriti pengundinya adalah pengundi keturunan Cina. Sementara di Pasir Gudang, ini Pasir Gudang pun agak menarik. Sebab pilihan raya lalu Datuk Khalid Nordin. Tapi kabarnya saya dipahamkan bahawa kandidat yang agak terkehadapan berbanding ada 3-4 calon-calon yang lain yang mendapat selengan ini banyak, iaitu saudara Nur Azlin Ambrose. Itu beliau merupakan ketua pergerakan pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang. Dia asalnya, tak silap saya, dia asal daripada tak silap saya asal dia daripada kawasan kawasan mana dia? Dia daripada kawasan mana dia? Tak silap saya dia asalnya daripada Sekijang. Orang Sekirang, tapi dia berhijrah lah ke Johor Bahru dan menjadi ketua pergerakan pemuda di kawasan Pasir Gudang, iaitu saudara Nur Azlin Ambrose selaku ketua pergerakan pemuda. Johor Bahru,
Ini tempat ini panglima kita, iaitu Tan Sri Syahril Samad, Tok Uban. Tan Sri Syahril Samad begitu lama bertanding di situ, tapi kali ini dia mengundurkan diri dan memberi laluan kepada mantan Menteri Besar Johor, iaitu Datuk Sri Khalid Nordin, itu naib Presiden UMNO. Dan mungkin orang tak tahu, Datuk Sri Khalid ni dulu adalah sisa politik kepada Tan Sri Syahril Samad. Jadi dia tahu mana kawasannya. Dia dah buat kerja untuk di kawasan di di kawasan Johor Bahru. Dia tahu seruk rantaunya sebab dia dah biasa jadi sisa politik pada Tan Sri Syahril dulu. Dan kali ini beliau akan bertanding di kursi Parlimen Johor Bahru. Kabarnya, saudara, ya, Pulai akan mengekalkan lagi ketua bahagiannya, iaitu Datuk Nur Jazlan Muhammad. Pilihan raya dulu Datuk Nur Jazlan kalah kepada Datuk Salahuddin Ayub. Dia dapati amanah waktu tsunami yang melanda, tapi kali ini nampak gayanya Datuk Nur Jazlan nampak lebih yakin boleh mencapai kejayaan di kawasan Pulai. Agak menarik ini kawasan Iskandar Puteri. Iskandar Puteri, dia punya pengundinya begitu ramai. Bukan Melayu, keturunan daripada Cina. Ramai, saudara. Saya tak dapat lagi pecahannya, tapi saya agak menarik kerana saya dipahamkan Lim Kit Siang tak bertanding di situ lagi. Dia mengundurkan diri. Itu kawasan DAP, tetapi saya dipahamkan bahawa DAP merelakan iaitu ahli parlimen, mantan ahli parlimen daripada Muar, Syed Saddiq, untuk bertanding di kawasan Iskandar Puteri. Jadi kalau Syed Saddiq bertanding di situ dan beliau akan ditentang, UMNO juga rupanya menurunkan calon bukan daripada MCA tapi calon daripada UMNO, iaitu Datuk Radin Sri Kartini binti Abdullah. Mungkin ketua bahagian ke ataupun ketua puteri, tapi bukan ketua puteri ni, rasanya ketua wanita ni. Datuk Radin Sri Kartini binti Abdullah yang akan bertanding di kawasan Iskandar Puteri. Walaupun pengundinya pengundinya ramai bukan Melayu, tapi saya yakin bagaimana sahabat saya, saudara Pandak, yang bertanding di kawasan di Dewan Negeri di Iskandar Puteri hari itu pun menang. Mungkin atas keyakinan itu, saudara. Di Iskandar Puteri kita akan melihat mungkinlah calonnya adalah daripada antara Syed Saddiq dan juga Datuk Radin Sri Kartini binti Abdullah. Di Kulai, ini kawasan biasanya MCA, kerana itu kawasan DAP, saudara. Cuma di Pontian banyak orang mengatakan meramalkan Datuk Hasni, tapi Sisa Agung UMNO mengekalkan kerusi Parlimen Pontian. Datuk Ahmad Maslan dia akan bertanding di Pontian, dan akhir sekali ialah Tanjung Piai. Tanjung Piai masih lagi yakin dan percaya kepada Datuk Sri Wee Jek Sing. Masa pilihan raya kecil tu hari, Tanjung Piai kejayaannya begitu memberansangkan dengan majoriti 15,000 majoriti. Itulah keadaan di seluruh saya 26 kawasan. Dapatan saya, MCA akan bertanding 7 kerusi, MIC 1 kerusi dan UMNO 18 kerusi. Dan saya tengok tu muka baru ada 6 orang yang diturunkan oleh UMNO. Jadi kita mengharapkan bahawa kali ini Johor bolehlah mengulangi kejayaan sebagaimana yang dicipta oleh mereka dalam pilihan raya di negeri yang baru lalu, saudara. Saya melihat, saudara, saudara Asyabi di mana disembangkan kata 70% muka baru. Dia 70% muka baru itu di seluruh negara, bukan setiap tempat, saudara. Kalau 70% di Johor, 70% sini dah berapa ratus peratus tu. Dia bukan 7% keseluruhan. Ada, macam saya lihat, macam di Terengganu pun ada juga muka baru. Di Johor ada muka baru, saudara. Macam muka baru di Johor, Datuk Radin Kartini, saudara Nur Azlin, ketua pemudanya, itu Datuk Islahuddin Abbas, kemudian Nur Azira Abdul Aziz, Datuk Lazim Murhan, Muhammad Helmi Abdul Latif di Muar, Hajah Fahriah Nordin, saudara. Juga di begitu juga di Segamat kata M. Asogan. Jadi bukanlah tak ada muka baru. Memang ramai muka baru 70%. Kalaulah 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 daripada 26. Itu dah lebih daripada apa ni dah. Itu di Johor. Kita tunggu lagi laporan yang saya akan dapatan saya, saudara. Dan hari ini Presiden UMNO sudah pun turun ke Kulim, Kedah, menyantuni warga di Kedah. Diadakan pertemuannya di Kulim dalam program Solidariti Kestabilan Kemakmuran bersama Perdana Menteri Dr. Jamil Khair, Datuk Seri Mahathir Khalid dan pemimpin-pemimpin UMNO di Kedah dan Kulim Bandar Baru, saudara. Sebab itu saya dipahamkan bahawa UMNO Kedah menyasarkan untuk mencapai kejayaan di 8 kerusi parlimen, saudara. Itu yang saya dipahamkan, saudara. Dan bagaimanapun di Sarawak, Abang Johari menyatakan bahawa PBB mengesahkan GPS akan bertanding di kesemua 31 kerusi parlimen di Sarawak pada PRU 15 akan datang, dan hanya menanti bilakah waktunya akan diputuskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, saudara. Itu keadaannya. Memanglah ada orang mengatakan, macam kata Datuk Seri Hamzah, dia kata kalau Bersatu menang, UMNO nanti akan melompat masuk Bersatu. Saya kata tak akan berlaku dah. Saya minta maaf lah. Kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa Bersatu boleh menang, saya nampak jauh. Gayat lah. Sebab itu presidennya pun lari daripada Paguh pergi ke Muar. Saudara, itu keadaan tidak menentunya. Cuma yang agak menarik saya apabila saya dapat kenyataan sejak dari semalam, iaitu Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa, dia kata dia teringin lagi nak bertanding. Tak tahulah. Setelah dia dipecat daripada jawatan sebagai Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional, dan selama ini banyak kenyataan-kenyataan dibuatkan tidak melambangkan untuk mempertahankan UMNO, sebaliknya menyantuni penyatuan antara PBM, PAS dan UMNO. Jadi ini agak bertelagah dengan kehendak ahli akar umbi. Tapi dia kata kalau boleh dia nak bertanding lagi. Terpulanglah. Sama-sama kita tunggu. Besok adalah hari penting. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat, dan kita mengharapkan dapatlah kita mengetahui secara tuntas. Dan insyaAllah saya akan memberi lagi pencerahan siapakah calon-calon yang akan diturunkan oleh UMNO di peringkat negeri-negeri. Apa yang saya nyatakan saya, dah 3 malam Terengganu, Pahang dan malam ni Johor, ini hanyalah sekadar mereka yang telah pun disenarai pendek. Hanya akan ditentukan secara rasminya oleh pimpinan tingkat 38 UMNO. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.